Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah Indeks Negara Rahmah, Indikator Memacu Malaysia Madani. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Haji Badli Shah Shambaharin yang merupakan Presiden IKRAM ataupun Pertubuhan IKRAM Malaysia. Jadi Tuan Haji, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Pertama kali Tuan Haji bersama dengan kami. Sebenarnya bernama ni saya ini kali kedua. Wow, dulu program lain lah. Program The Nation. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Tuan Haji ya. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Hanim Saleh yang merupakan Naib Presiden IKRAM dan Prof juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Agenda Nasional IMNR ataupun Indeks Malaysia Negara Rahmah. Jadi Prof, apa khabar? Terima kasih Datuk. Terima kasih kerana menjemput kami ke Bernama. Prof pun pertama kali juga bersama kami di program ni. Saya pertama kali sebelum di ni Bernama. Di TV. Sebelum ni pernah di radio. Okey. Dan seperti yang selalunya lah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda barangkali untuk berkongsi pandangan dan pendapat dan juga mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin saya mulakan dululah dengan Tuan Haji Badli Shah. Mungkin ramai juga di luar sana yang tahu tentang Pertubuhan IKRAM Malaysia ini, tetapi mungkin ramai juga yang tertanya-tanya apa sebenarnya fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Pertubuhan IKRAM Malaysia. Serengkas-ringkasnya Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh perjelaskan terlebih dahulu. Pertubuhan IKRAM Malaysia ini adalah sebuah NGO, NGO Islam yang kami fungsi yang utama adalah dakwah, kebajikan dan juga tarbiyah. Tarbiyah maksudnya pendidikan. Kami di Malaysia ni mempunyai 15 negeri. Saya tahu di Malaysia ni ada 14 negeri. Tapi kami ambil Putrajaya sebagai salah sebuah negeri dan diluluskan oleh RUS. Itu jadi 15 tu. Negeri ada 15, lepas tu kawasan kami ada sekarang ni lebih kurang 118 kawasan. Maknanya kami berada di seluruh negara. Dan di bawah kami juga ada lebih daripada 30 institusi yang berinteraksi dengan masyarakat, memberikan bantuan, memberikan model solusi kepada permasalahan masyarakat, membantu membangunkan masyarakat. Itu sebahagian daripada institusi kami lah. Kemudian kami juga ada di bawah kami ini rangkaian 63 buah sekolah swasta. Iaitu sekolah rendah dan juga menengah. Kami adalah jaringan pendidikan swasta yang kedua terbesar di Malaysia. Selepas Dong Jong adalah yang terbesar, kami yang kedua terbesar. Jadi kami memberikan hikmat kepada masyarakat, kami membantu dan kami ingin bekerjasama dan berkolaborasi dengan mana-mana pihak untuk kepentingan negara. Kami punya tagline adalah strategic partner in nation building. Maknanya rakan strategik dalam pembinaan negara. Jadi oleh itu kami memang bersama dengan pertubuhan lain, dengan persatuan lain juga untuk kita memberikan hikmat kepada masyarakat tu. Contohnya macam pandemik COVID-19 baru ni kan, yang kita sekarang pun dah masuk kepada fasa endemik dah, kan.
Jadi masa COVID pandemik tu memang kami bersama dengan orang lain untuk memberikan bantuan pada frontliner, kan, membuat mask lah, membuat dia punya apa nama tu, baju apa ni kan, untuk frontliner. Kita bagi makan pada dia, kita bangunkan juga prasarana yang lain untuk membantu pesakit dan sebagainya. Jadi memang kita apa nama ni, ingin membantu, memberi hikmat supaya insya-Allah masyarakat Malaysia ni dapat hidup dengan lebih sejahtera, selesa, lebih sihat. Ya. Alhamdulillah. Sebelum itu satu lagi soalan juga ingin mendapatkan penjelasan daripada Tuan Haji lah sebelum saya beralih kepada Profesor Dr. Hanim. Saya tertarik hati bila melihat tentang indeks Malaysia Negara Rahmah. Istilah rahmah itu sendiri sebenarnya cukup menarik sekarang ini. Bila kita bercakap tentang rahmah begitu popular sebenarnya. Kita ada program yang dinamakan Payung Rahmah, bantuan Payung Rahmah yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tetapi saya difahamkan bahawa sebenarnya istilah rahmah ini telah pun digunakan oleh Ikram sebenarnya sejak tahun 2021 lagi sebelum wujudnya kerajaan perpaduan. Apa sebenarnya yang mengilhamkan Ikram memilih istilah rahmah itu sebenarnya? Okey. Ini menarik. Sebenarnya kami menggagaskan idea Negara Rahmah ni sejak 2014 lagi. Dah lama dah. Sebab kami tengok kita nak capai satu negara yang aman, makmur, sejahtera, kan? Yang aman, yang selamat dan juga memelihara alam sekitar dan memastikan kelestarian alam sekitar, kan? Jadi dan di samping itu juga di mana penganut agama dan juga pelbagai etnik ini dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni dan sama-sama membangunkan negara ini. Jadi kita bubuh rahmah tu kerana Allah Taala pun sebut dalam Al-Quran tentang rahmah ni. Allah menggambarkan Nabi Muhammad sendiri sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau Muhammad kecuali menjadi rahmat pada seluruh alam. Jadi kita tengok rahmah tu memang suatu yang sangat Allah Taala guna dalam satu konteks yang cukup baiklah, cukup holistik, cukup komprehensif. Jadi saya ingin sebut di sini juga rahmah ni. Biasanya orang Melayu kita bila sebut rahmah ni dia ingat tentang belas ihsan, kasih sayang, apa semua kan. Tapi sebenarnya rahmah ni juga dia mencakupi hikmah, kebijaksanaan. Jadi dia mencakupi ruang yang sangat luas. Jadi and then bukan tu saja. Rahmah ni juga mencakupi daripada sekecil-kecil perkara yang contohnya Rasul SAW menyebut dalam sebuah hadis, iman tu ada 60, lebih daripada 60 atau 70 cabang. Yang paling kecil adalah menghilangkan gangguan daripada laluan orang ramai. Itu yang paling kecil, itu rahmah juga, kan? Sampailah kepada yang paling afdal. Dalam hadis tu kata paling afdal ialah ucapan la ilaha illallah, kan? Jadi sampailah kepada perkara yang besar. La ilaha illallah tu perkara yang sangat besar, kan? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu satu proklamasi yang sangat dahsyat sebenarnya untuk dunia ni, kan? Jadi oleh itu kita nak negara yang rahmah seperti ini, dia boleh memayungi, menghimpunkan elemen kebaikan untuk semua orang. Betul. Di Malaysia ini. Jadi itu yang kita perkenalkan negara rahmah tu pada tahun 2014. Kan? Kemudian kita buat indeks ni baru mula 2021. Sebab kita fikir negara rahmah ni mesti diukur pencapaiannya sejauh mana, apa dia bidang-bidang yang kita nak kena perbaiki, menambah baik, kan, bidang-bidang yang perlu kita perkuatkan supaya negara ni menuju ke arah rahmah tersebut. Okey. Saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Dr. Hanim sendirilah selaku Naib Presiden Ikram, dan yang lebih penting lagi adalah selaku pengerusi Jabatan Kuasa Agenda Nasional IMNR itu sendiri. Mungkin kita boleh dapat pandangan Prof. Dr. Hanim lah. Indeks
Malaysia negara rahmah ini sebenarnya apabila diadakan macam semintas lalu tadi disebut oleh Haji tentang tujuan kenapa indeks ini diperkenalkan, tetapi jauh ke lebih daripada apa yang saya sebut itu, apa lagi matlamat apabila IKRAM memperkenalkan indeks ini sebenarnya? Ya, terima kasih di atas soalan tersebut, Datuk. Kita memang lihat macam mana antaranya jugalah bila kita melakukan aktiviti bersama masyarakat jadi kita juga ingin melihat impaknya kepada masyarakat dan juga negara sebab kita kata kita adalah rakan strategik untuk pembinaan negara, dan kita melihat biasanya persatuan-persatuan ataupun NGO dakwah seperti kami dan juga melakukan kebajikan kita ingin melihat apa impaknya kepada masyarakat. Itu sebablah kita melaksanakan pengukuran dari segi persepsi rakyat, sebab kita pun dalam rangka untuk kita menambah baik khidmat kita pada masyarakat, menambah baik kerja-kerja pendidikan pada masyarakat, kerja advokasi kita pada masyarakat dan juga mungkin advokasi kepada kerajaan. Jadi kita harus melihat apakah pandangan rakyat itu sendiri kan, walaupun kita perlu mengukur lah kalau kita tak ukur jadi kita tak tahu apa lagi penambahbaikan. Itulah sebenarnya hasrat kami lah bila kita melaksanakan indeks ni. Dan dalam pada yang sama kita juga melihat bahawa sebagai rakan strategik pada kerajaan, dia boleh memberi input sedikit input lah kepada kerajaan dan juga badan-badan yang berkaitan berkenaan topik tersebut. Sebab tu kita melaksanakan indeks ni. Okey, kita akan bincang lagi tentang indeks ini, terutamanya 12 ciri yang telah dipilih untuk menjadi pengukur dalam indeks ini. Tetapi barangkali Ji selaku Presiden IKRAM sendirilah, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan tertubuhnya apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan itu sendiri, Datuk Seri Anwar memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai konsep ataupun falsafah Malaysia Madani itu sendiri. Jadi apakah Malaysia Madani, istilah Madani itu sendiri selari dan selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh IKRAM selama ini? Ya, sebenarnya kami lihat ada banyak persamaan dalam banyak sudut sebenarnya antara negara rahmah dan juga Malaysia Madani. Dan kalau kita lihat dari segi intipatinya kan, negara rahmah ni adalah tentang foundationnya ataupun asasnya adalah tentang nilai, sistem nilai. Ciri negara rahmah yang kami ketengahkan pertama adalah kepimpinan yang kompeten dan berintegriti. Ada nilai kompeten dan nilai integriti. Betul. Kan? Kemudian seterusnya adalah sistem pemerintahan yang berasaskan semak dan imbang. Kan? Mana ada check and balance. Kemudian urus tadbir yang baik. So ada nilai pengurusan yang baik. Seterusnya undang-undang yang adil, ada nilai keadilan. So maknanya apa yang saya nak katakan ialah sistem nilai yang terangkum dalam negara rahmah ni actually banyak persamaan dengan nilai yang ingin dibawa Malaysia Madani. Malaysia Madani pun kalau kita lihat enam terasnya juga adalah nilai hormat, ihsan, daya cipta dan sebagainya kan. Jadi maknanya dia dari segi itu kita nak bina satu negara yang berasaskan nilai yang murni, Datuk. Ini sebenarnya juga adalah kalau kita lihat adalah anjuran daripada Allah Taala sendiri dalam Al-Quran. Apabila Allah menyebut dalam surah Hud ayat 61, Allah ada menyebut aku ciptakan kamu daripada tanah, iaitu manusia ni kan. Kemudian Allah sebut aku dan engkau memakmurkannya. Maknanya manusia tu memakmurkan dunia. Dan mintalah ampun daripada aku, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya memakmurkan dunia ni ada kaitan dengan ketuhanan tadi, iaitu minta ampun kepada Allah, dan itu berkait rapat dengan sistem nilai yang ada dalam tu. Jadi oleh itu dengan Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebenarnya memang ada banyak persamaan dengan negara rahmat. Jadi oleh itu bila keluar Malaysia Madani, maka kami rasa terpanggil untuk bersama-sama kita membangunkan negara ini, supaya insya-Allah kita membina ke arah sistem nilai yang baik tadi. Dan kita pun sedar bahawasanya asas kepada
ketamadunan manusia sendiri juga adalah nilai. Ini yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Memang asas kepada tamadun manusia tu ialah nilai. Ibn Khaldun sendiri mengatakan bila dia pergi kepada desa, dia tak nampak sangat kemodenan zaman itulah, kan, tak nampak moden. Tapi dia kata nilai tinggi, nilai yang luhur, murni. Dia pergi kepada bandar, dia kata banyak kemajuan, tapi maksiat dan juga kejahatan juga banyak. Nilai kurang. Jadi maknanya membangunkan satu negara yang maju, makmur, progresif, mesti ada sistem nilai yang mendasarinya. Kalau tidak, dia akan jadi satu development atau pembangunan yang tanpa ada ruh, tanpa ada nilai, yang mungkin akan meruntuhkan negara tu di masa hadapan. Jadi itu yang kita nampak, maknanya Negara Rahmah dengan Malaysia Madani ni dia boleh seiring, insya-Allah, untuk kita sama-sama bangunkan negara yang menarik. Baik, kita kembali semula kepada apa yang ingin kita sentuh, iaitu tentang indeks Malaysia negara Rahmah ini. Barangkali Prof, saya dipahamkan bahawa ada 12 ciri sebenarnya yang dipilih untuk mendapat reaksi dan juga komen daripada responden yang ditemui. Kenapa memilih 12 ciri ini? Apakah ini dia dilihat sebagai yang terbaik dan paling tepat sebenarnya dengan pembangunan sebuah negara? Ya. Sebab tu kita membangunkan 12 ciri, tentunya kita merujuk kepada beberapa rujukan lah tentang bagaimana kita membangunkan sesebuah negara. Dan kita lihat sebenarnya 12 ciri ni dia juga, kalau kita nak clusterkan dia tu ataupun kita kumpulkan dia di bawah tema yang besar lah. Satunya ialah berkaitan dengan kepimpinan, kepimpinan berwibawa dan integriti itu sekali, dengan institusi kenegaraan, dan kemudian ekonomi yang mampan, juga isu-isu tentang masyarakat yang progresif. Itu adalah kluster lah yang kita lihat daripada rujukan kepada pembangunan bagi setiap negara. Dan memang bila kita bangunkan indeks ini, kita juga nyatakan bahawa ianya boleh diguna pakai di negara-negara luar. Juga maknanya mana-mana negara itu adalah asas dari segi sistem sosial, ekonomi, kepimpinan dan institusi kenegaraan itu sendiri. So itu antara bila kita lihat kita pecahkan dia kepada 12 ciri negara Rahmah itu sendiri. Okey, nanti kita akan sembang-sembang berkaitan dengan keputusan daripada indeks ini, daripada pertemuan dengan 2,000 lebih responden yang untuk mendapatkan reaksi mereka. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Tapi kita akan berehat dulu Tuan Haji dan juga Prof untuk seketika. Dan kepada anda saya ingatkan lagi, kalau anda juga barangkali berminat untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa guna 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 0326979767, 0326979768. Kita lihat dulu, kembali semula Ruang Bicara tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang indeks negara Rahmah, indikator memacu Malaysia Madani. Baik, Tuan Haji, satu lagi persoalan yang menarik juga dan penting sebenarnya. 12 ciri yang dipilih dalam kajian indeks ini. Tetapi responden yang ditemui hanyalah 2,006 responden. Ini untuk tahun 2002 lah. Ada juga yang menyoal tentang apakah kajian ini boleh dilihat sebagai satu kajian yang kredibel berlandaskan daripada jumlah responden yang ditemui. Okey. Dia sebenarnya sebelum kita buat kajian ni pun kita dah ada sesi konsultansi lah dengan beberapa pakar dalam bidang kajian seperti ini.
tentang bagaimana kita harus lakukan kajian ini. Jadi kita tubuhkan satu pasukan yang mengkaji bagaimana apakah metodologi yang paling sesuai untuk kajian seperti ini, berapakah responden yang perlu, kan, apakah jenis sampling method yang paling sesuai. Jadi bila dilihat kepada kajian tu dan hasilnya pula dibentangkan juga pada expert juga, kepada pakar-pakar kan, dalam bidang kajian seperti ini. Apakah boleh divalidate ataupun diverify, boleh dilihat tentang kesohihan kajian hasil dan sebagainya. So alhamdulillah, maknanya walaupun 2006 tapi kalau misalnya sampling tu menepati apa yang sepatutnya, kan, mengikut metod saintifiknya, dan juga hasil kajian tadi itu memang dia menepati apa metodologi yang telah disepakati, telah dipersetujui, kan, maka insya-Allah hasilnya okey, dan pakar pun telah mengesahkan bahawa hasil tu memang boleh dipakai. Jadi kredibilnya itu tidak boleh, kredibilitinya itu tidak boleh dipercikaikan. Mungkin saya tambah sikit. Sila, Prof. Kita memang telah menjalankan ujian kebolehpercayaan dengan nilai alpha melebihi 0.6, dan juga kita merujuk kepada Craig-Morgan. Memang sampel yang minimum untuk rakyat Malaysia ialah 2,000. Jadi kita telah memenuhi sampel minimum untuk rakyat Malaysia sebenarnya, walaupun kita nampak sikit, tapi persampelan itu cukup untuk sampel minimum. Okey, kalau kita lihat perbandingan skor IMNR tahun 2021 dan juga untuk tahun 2020 ni, ada apa yang sesuatu yang mungkin menarik agaknya, Prof, untuk kita kongsikan di sini? Kalau saya lihat skor indeks terendah untuk kajian ini ialah ciri yang ketiga, iaitu tadbir urus yang baik, dan kemudiannya skor indeks tertinggi ialah ciri yang keenam, iaitu institusi keluarga yang tulen. Mungkin Prof boleh dijelaskan tentang tadbir urus yang baik. Kita kena lihat ini adalah survey daripada persepsi rakyat. Kalau mungkin saya elok juga saya tekankan apakah yang kita ukur dari segi perspektif tadbir urus yang baik ni. Di situ ada 3 indikator yang kita ukur tentang tadbir urus kerajaan yang baik, ketelusan dalam sistem pentadbiran kerajaan, dan juga bagaimana ia mengambil kira kepentingan awam. Itu antaranya. Dan setiap indikator ni juga kita ada item-item yang kita tanyakan kepada responden. Jadi di bawah poin tadbir urus kerajaan yang baik ni, kita ada bagaimana kecekapan pentadbiran kerajaan itu, dan bagaimana ia mengamalkan effectiveness ataupun keberkesanan dalam melaksanakan pentadbiran tersebut, dan macam mana kerajaan tersebut memberi perhatian kepada kepentingan awam, dan juga dasar-dasar dia. Jadi bila responden menjawab, dia berdasarkan item-item tersebut. Begitu juga tentang ketelusan, macam mana dia diukur ialah dengan melihat amalan pentadbiran itu sendiri dari segi ketelusan menjalankan sesuatu dasar, dari segi sistem auditnya, adakah sistem audit tu pada pandangan mereka telus, bagaimana sistem parlimen, adakah parlimen itu menyemak tadbir urus kerajaan, dan penambahbaik pentadbiran dari segi apakah penambahbaikan dari segi tadbir urus itu sendiri. Manakala tentang keberkesanan untuk memenuhi kepentingan awam, responden juga melihat tentang bagaimana usaha-usaha kerajaan untuk mendahulukan kepentingan awam, berusaha mengenal pasti permasalahan rakyat, dan juga dasar kerajaan tersebut adakah dia inklusif, sama ada mengambil kira tentang kaum, agama, dan juga latar belakang rakyat. So itu antara soalan-soalan yang menyebabkan mereka memberi respon yang sebegitu. Jadi kalau kita lihat mungkinlah dengan apa yang berlaku sebelum ini, kita banyak mendengar mungkin dari segi tadbir urus ketelusan dalam
sistem tender dan sebagainya. Walaupun dasarnya sudah ada, tapi mungkin ada isu-isu atau berita-berita yang keluar yang mungkin menyebabkan ianya agak rendah di situ. Tapi itu yang kita lihatlah, mungkin adanya skor yang rendah pada nilai atau ciri tersebut. Bila Prof sebut tentang skor, ini pun sesuatu yang menarik juga. Saya juga melihat kalau kita membuat perbandingan skor yang dicatatkan dalam kajian 2021 dengan kajian yang dibuat pada tahun 2022, jelas bahawa ianya tahun 2022 menunjukkan satu peningkatan yang agak menarik sebenarnya untuk semua ciri yang diusulkan itu. Jadi apakah ini menunjukkan bahawa mungkin rakyat sudah mula berubah, melihat sesuatu apa yang dilakukan itu, apa yang dikendaki oleh mereka itu sebenarnya sudah mula menunjukkan benih-benih yang menarik sebenarnya untuk mereka nikmati. Ya, saya kira mungkin memang ada persepsi yang sebegitu sebab kita pun tahu di dalam pergolakan politik di Malaysia dan juga apa yang berlaku dengan COVID dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok secara umum memang markah indeks negara ramah tu agak rendah lah. Kita namakan sederhana. Skornya itu adalah sederhana. Dan mungkin ada sedikit peningkatan di situ kerana post COVID kita rasa ada beberapa penambahbaikan yang kerajaan lakukan, walaupun tidak begitu banyak, tapi mungkin kita melihat ada potensi yang positif lah, ada pergerakan positif. Itu yang kami lihat dari segi analisa bila melihat indeks negara ramah. Walaupun bila sederhana maknanya masih banyak ruang untuk ditambah baik, tapi kita berharap indeks ni akan meningkatlah untuk tahun ini. Kita belum tahu lagi. Jadi sebenarnya kita dah nampaklah macam mana daripada perubahan kerajaan itu sendiri kan, dengan isu-isu yang berlaku kan. Jadi kita pun semua pihak masa kami melakukan sidang media, semua pihak menanyakan, semua agak excited lah nak melihat adakah 2023 ni makin menaik atau menurun. Mungkin sesuatu yang boleh kita tunggu bersamalah untuk tahun ini. Okey, Tuan Haji, kita kongsi sesuatu yang saya kira penting juga sebenarnya ni. Kalau kita lihat daripada skor, tadbir urus yang baik, ekonomi yang mampan dan kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, itu antara ciri yang mendapat skor terendah. Apa langkah segera yang perlu difikirkan ataupun perlu diambil sebenarnya? Ya, betul. Ini soalan yang menarik. Kita perlu sedar bahawa isu ekonomi, isu kepimpinan negara ni memang satu isu yang dia evergreen kan, dia sentiasa akan ada reaksi terhadapnya. Dan kita pula berada dalam suatu keadaan sekarang ini di mana ekonomi dunia malap, seluruh dunia kan, bukan saja di Malaysia, disebabkan oleh peperangan lah dan sebagainya kan. Dan dunia pun baru nak bangun kembali selepas COVID. 2 tahun kan, kita 2 tahun, hampir 3 tahun kita berada dalam situasi pandemik itu. Kita dapat lihat di Malaysia pun kita ramai orang yang terkesan kan, hilang pendapatan lah, ataupun bisnes pun jadi merudum ataupun kurang kan. Jadi yang harus dilakukan sekarang ialah bagaimana kita nak kembalikan balik, contohnya ekonomi ini menjadi dia lebih segar, lebih bugar, lebih apa nama ni kan? Jadi peranan kerajaan penting di sini untuk memotivasikan rakyat supaya dapat menumbuhkan ekonomi ini lagi kan? Jadi rakyat kena bagi insentif, kerajaan kena bagi insentif kepada rakyat, insentif yang relevan, dan juga kerajaan kena memikirkan bagaimana untuk create ataupun mencipta pekerjaan untuk rakyat kan? Jadi ini antara perkara yang saya fikir kerajaan kena buat langkah yang cepatlah untuk ni, kerana ekonomi ni dia mengesani semua kan. Kalau kita tak ada, misalnya kos sara hidup makin tinggi ataupun pendapatan kurang kan, orang akan ni. Jadi kerajaan kena ambil langkah yang bijak untuk menangani permasalahan ini. Juga dari segi kepimpinan ni,
Maknanya tapi kepimpinan ni saya ingin nak komen sikit. Dia kerajaan memang memainkan peranan dari segi untuk menunjukkan kepimpinan yang berwibawa, yang boleh mengeluarkan negara ni keluar daripada kemelut politik, kemelut ekonomi, kemelut sosial yang berlaku sekarang ni kan. Itu penting. Tapi pada masa yang sama dia bila kita sebut pasal kepimpinan ni, dia bukan saja kepimpinan politik atau kerajaan, dia juga terlibat kepimpinan komuniti. Betul. Kan? Kepimpinan kejiranan, kepimpinan masyarakat secara keseluruhan, kan? Kepimpinan keluarga dan sebagainya. Ini pun main peranan juga. Jadi untuk kita tingkatkan tahap kepimpinan di negara ini. Jadi oleh itu Ikram memang seperti mana yang Prof tadi sebut, memang kita ada satu kluster yang tengok kepada kepimpinan yang kompeten dan integriti dan berwibawa ni. Bila Haji sebut tentang kepimpinan yang kompeten dan berintegriti, kalau kita lihat daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri kebelakangan ini, dia mengutamakan hal ehwal yang kebajikan rakyat menjadi keutamaan dalam pemerintahan kerajaan perpaduan ini. Beliau juga bercakap tentang mahu mewujudkan satu pentadbiran negara yang bersih, berintegriti, tak ada rasuah dan sebagainya. Jadi apakah ini merupakan indikasi-indikasi ke arah mengukuhkan lagi sebenarnya apa yang disebut sebagai Ya, saya sambut baik apa yang disebut oleh Perdana Menteri baru-baru ini pun kan. Maknanya untuk kita nak kembalikan balik negara kepada ekonomi yang seperti mana kita pernah dulu kan, tahun 90-an dan sebagainya kan. Memang kita kena tackle, kita kena atasi masalah rasuah ini kan. Jadi saya sendiri pun sebenarnya berada dalam tim Rasuah Busters. Betul kan? Jadi apa ni, memang kami dalam misi kami ialah untuk memerangi rasuah. Sebab rasuah ni kalau tak dibendung, dia akan memang jadi bara. Betul. Dan kemudian dia akan menghisap projek yang mungkin bernilai, katakan adalah kita ambil salah satu angka lah ya. Kata mungkin bernilai 10 juta, tapi sebab rasuah dia boleh naik sampai ke 50 juta ataupun hatta 100 juta. Rugi kan. Nilai asal 10 juta tapi rugi 90 juta sebab pergi kepada dia tiris kepada bocor kepada tangan-tangan yang menunggu kan? Jadi ini yang kita nak cuba elakkan. Jadi saya memang sambut baik kenyataan Perdana Menteri ke-10 baru ni tentang rasuah dan sebagainya, dan juga tentang kebajikan rakyat ni pun kita sambut baik juga, kerana memang inilah dia. Kalau dalam saya cakap bahasa Inggeris, dalam Inggeris tu disebut servant leadership. Kan ni maknanya leadership yang juga servant, maknanya dia mengabdikan dirinya kepada tu. Jadi seorang pemimpin politik dia kena mengabdikan diri sebab dia dipilih oleh rakyat. Dia kena bagi khidmat kepada rakyat. Kepada rakyat. Betul, dia beri khidmat kepada rakyat. Dia kena utamakan rakyat. Dia kena pentingkan rakyat. Dia kena bantu selesaikan masalah rakyat. Ini baru kepimpinan yang yang berintegriti, kompeten kan. Servant leadership ni saya fikir insya-Allah kalau dapat dihayati oleh kepimpinan kita sekarang ini, kepimpinan negara kita, insya-Allah kita akan menuju ke kepimpinan yang kompeten dan integriti tadi. Okey, saya puji semangat yang ada pada Tuan Haji sebenarnya. Okey, Prof, tadi kita bercakap tentang ciri yang mendapat skor terendah lah. Saya nak sentuh juga ciri yang mendapat skor yang tinggi. Ini berkaitan dengan institusi keluarga yang utuh, hubungan etnik dan penganut agama yang harmoni, serta masyarakat berilmu, berakhlak dan penyayang. Agaknya kenapa ciri-ciri ini mendapat respon yang begitu positif daripada respon? Kita nampak sebenarnya kalau kita lihat sendiri jugalah melalui soalan-soalan yang ditanyakan, memang sebenarnya masyarakat Malaysia ni memang ada sifat-sifat penyayang, dan kalau dari konteks mungkin kita nak kaitkan, sebab ini persepsi responden, persepsi rakyat ni, kalau kita nak kaitkan juga dengan indeks-indeks yang lain. Contohnya sebelum ni pun kita ada IPNAS, Indeks Perpaduan Nasional.
dia agak sama juga sederhana. So kita rasa memang data yang menunjukkan di tahap sederhana ni dan tinggi pula adalah selari dengan indeks-indeks yang lain juga. Begitu juga dari segi kita ada indeks kesejahteraan rakyat Malaysia. Dari segi sosialnya juga itu dilakukan pada IKRM 2021 juga, dia meningkat juga, dan maksudnya mungkin tidak ada masalah besar di situ dari segi konteks sosial, perpaduan, konteks sebab keharmonian masyarakat tu maknanya masih lagi bagus. Cumanya mungkin daripada pada masa-masa tertentu, contohnya pada masa pilihan raya, ada isu-isu yang dibangkitkan tentang isu-isu perpaduan ni yang mungkin kita dari segi berbilang toleransi sesama bangsa ini yang dikaitkan kerana ianya digembar-gemburkan melalui media sosial. Jadi daripada analisa kami, maknanya kami melihat kita haruslah berpegang pada data lah. Kita kena lihat yang daripada data tersebutlah yang menggambarkan sebenarnya apa yang berlaku di persepsi masyarakat itu sendiri. Bukanlah hanya kepada kita bersandarkan kepada media sosial yang banyak menceritakan tentang bagaimana setiap masyarakat itu tidak bersatu padu. Jadi kita melihat dari situ, contohnya kalau dari segi antara yang tinggi juga keluarga utuh di situ. Kita boleh lihat juga kalau kita bandingkan dengan indeks kesejahteraan keluarga, dan memang juga di tahap sederhana dan mempunyai skor yang agak lebih kurang lah kalau kita nak bandingkan, maknanya jadi kita lihat data tersebut, kita boleh melihat merujuk kepada indeks-indeks yang lain juga, dan ia adalah selari lah dengan dapatan yang kami dapat. Jadi saya rasa kita sangat bersyukurlah, maknanya di Malaysia ini maknanya walaupun skornya tidak terlalu tinggi, sebab kita definisikan tinggi bila dia 8 ke atas kan. Jadi dia sederhana dan antara yang tertinggi. Jadi itu mungkin masih lagi, maknanya kalau kita kata dari segi keluarga dan juga perpaduan ni, maknanya masih lagi perlu kita tambah baik sebab dia masih bertahap sederhana dan bukan tinggi. Dalam masa yang sama, maknanya itu adalah indikasi yang positif buat kita. Sekurang-kurangnya kita melihat bahawa masyarakat Malaysia ni masih banyak lagi boleh membantu dari segi membangunkan ke arah Malaysia yang lebih bersatu padu dan maju. Okey. Haji, nanti selepas kita berehat buat seketika ni, saya nak bangkitkan jugalah isu yang disebut oleh Profesor tadi tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Ini juga merupakan sesuatu yang cukup menarik dan penting sebenarnya. Tapi sabar dulu, kita akan berehat buat seketika, dan kepada anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang tentunya kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat hanya untuk seketika. Rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, tadi sebelum kita berehat, Tuan Haji, saya telah pun melontarkan satu persoalan daripada apa yang disebut oleh Profesor Dr. Hanim sendirilah. Ini tentang indeks perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sebenarnya kita tak ada masalah pun. Kita masih lagi memegang kepada kekuatan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sekarang pun kita ada kerajaan perpaduan. Jadi mungkin diharapkan akan menjadi lebih kuat. Tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kadang-kadang parti-parti politik, kepimpinan politik juga harus memainkan peranan yang lebih berkesan sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Kita faham parti-parti politik terutamanya yang ditubuhkan berlandaskan bangsa atau kaum itu kadang-kadang menjadi sukar dan sebagainya. Menjelang pilihan raya misalnya, kita bimbang ada parti-parti politik yang mula bermain dengan isu
isu-isu kaum dan sebagainya. Jadi pandangan Tuan Haji dalam isu ini. Saya setuju dengan maknanya sebahagian daripada apa yang Datuk sebut tu. Dari segi memang kalangan rakyat Malaysia seolah nampak macam tiada masalah dari segi hubungan antara etnik, antara agama dan sebagainya kan. Tapi yang mainkan isu kaum, perkauman, agama sebagainya memang biasanya dilakukan oleh kepimpinan politik ataupun parti politik. Kita di Malaysia ni sama ada kita suka atau tak suka, parti politik memang berasaskan kepada bangsa kebanyakannya, kebanyakannya berasaskan kepada bangsa dan jadi oleh itu bila menjelang pilihan raya ataupun ada isu-isu insiden yang berlaku yang ini, jadi kadang-kadang isu perkauman agama ni dimainkan sama ada untuk mendapat sokongan politik ke ataupun untuk dilihat menjadi juara dalam sesuatu isu kan. Ini kebanyakan politik macam tu kan, dia ingin nak jadi juara Datuk kan. Betul. Dalam apa isu kan. Jadi kerana dimainkan seperti ini. Ini yang kita mohon, kita mahu supaya, dan memang ini pun telah kita suarakan kepada saya Ikram sebagai NGO juga dengan beberapa rakan NGO yang lain pernah suarakan seperti ini, bahawasanya kepimpinan politik bertanggungjawab untuk memastikan mereka tidak mengapi-apikan isu perkauman mengapi-apikan isu agama dan sebagainya yang akan jadi memecah belahkan lagi rakyat Malaysia kan. Jadi sepatutnya mereka mainkan peranan untuk menyatukan kan? Kerana kita berada dalam satu masyarakat majmuk. Mungkin tak banyak negara di dunia macam Malaysia ni yang mempunyai komposisi penduduk yang berbilang kaum dan sebagainya. Jadi sepatutnya kepelbagaian ni dia menjadi satu kekuatan. Diversity is a strength. Satu aset. Kepelbagaian sepatutnya menjadi satu aset, satu kekuatan kepada negara. Bayangkan kalau misalnya kita ni datang daripada tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun India kan, kita tahu ketiga-tiga tamadun ni adalah tamadun yang besar kan, satu ketika dulu jadi oleh itu kalau kekuatan daripada setiap tamadun dapat digebelingkan kan, untuk membangunkan negara yang makmur, maju progresif ni, bayangkan bagaimana kedudukan Malaysia ni, bentuk negara yang boleh diciptakan daripada pengebelingan kekuatan ketiga-tiga tamadun seperti ini. Jadi oleh itu saya lihat ini pun kita semua boleh main peranan. Pada saya semua kita ni boleh main peranan. Kalau misalnya rakyat suara dia cukup kuat kan, pemimpin politik pun dia akan akur dengan gelombang rakyat tu. Dia tak boleh nak lawan juga kan. Jadi rakyat ni kena bangkit mengatakan kami tidak mahu naratif yang toksik ini, yang anti perkauman ke ataupun anti sebaliknya kita nak supaya kita bangunkan naratif yang mana boleh mendamaikan. Semua boleh bersatu padu di bawah satu naungan yang rahmah tadi kan, yang maknanya boleh membawa kepada keselesaan hidup, kemakmuran, progresifnya, kemajuan kan, memelihara alam sekitar lagi. Jadi ini yang kita nak bangunkan sekarang ini di Malaysia. Jadi kita harap insya-Allah dengan usaha yang kita buat bersama dengan pelbagai pihak, termasuklah kerajaan, termasuk dengan pertubuhan bukan kerajaan yang lain kan, termasuklah dengan komuniti. Komuniti pun kami juga saya nak sebut sini sikit Datuk kan, kami ada buat satu program kebun komuniti di Gombak oleh Ikram Gombak kan. Kebun komuniti ini memenang anugerah di peringkat tak silap saya kawasan ke negeri kan, di Selangor ini kan. Dia melibatkan pelbagai kaum Datuk kan? Orang Melayu ada, orang Cina ini ada, orang India ada, mengerjakan kebun ni mengerjakan kebun, mengusahakan kebun kebun untuk semua betul. Kebun ni dibuat di tempat kejiranan, taman perumahan kan, ataupun di projek perumahan rakyat kan? Tapi mengebelingkan semua orang ni untuk satu common matlamat yang common kan, dan dapat memberikan benefit ataupun dia punya kebaikan ni kepada semua.
Jadi alhamdulillah jadi boleh perkara seperti itu boleh kita lakukan di negara kita dan juga boleh direplikasi di tempat-tempat lain, insya-Allah, untuk kita gembelingkan, cuba menyatu padukan in the spirit of national unity ni, perpaduan nasional ni. Bila kita bercakap tentang perpaduan, barangkali Prof, kita juga harus melihat kepada zaman yang semakin canggih sekarang ini. Tadi pun Prof sebut tentang mainan dalam media sosial sebagai satu contoh. Ada lagi platform lain yang mudah digunakan untuk mengancam sebenarnya semangat perpaduan melalui perkara-perkara yang dibangkitkan dalam media sosial khususnya. Jadi mungkin Prof melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital misalnya harus lebih tegas dalam menghadapi situasi dan juga mengawal keadaan seperti ini. Apa pandangan Prof? Ya, betul. Saya rasa banyak juga persepsi rakyat memang sekarang ni lah dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Walaupun tu yang kita rasa bila kita melihat data tadi adalah amat penting kita melihat kepada data yang betul, bukan persepsi yang kita lihat di media sosial, kan. Dan juga yang boleh akses, yang mempunyai akses kepada media sosial ni adalah golongan yang tertentu, kan. Jadi memang penting kalau kami di IKRAM sebagai pertubuhan dakwah dan kebajikan ni juga kami memang melihat perlunya usaha-usaha yang berterusan lah. Maknanya bukan saja di media sosial, maknanya di media sosial pun perlu ada usaha-usaha yang berterusan untuk menengahkan lagi, membuat advokasi lagi dan mendidikan masyarakat terhadap isu-isu perpaduan ni. Begitu juga kita juga ada program-program bersama dengan Kementerian Perpaduan. In fact kita pun telah membentangkan sebelum kami lancarkan, kami telah dipanggil oleh Menteri Datuk Aaron Ago Dagang untuk kita bentangkan, sebab di dalam 12 ciri negara rahmah ni dia ada elemen, ada beberapa ciri yang berkaitan dengan perpaduan. Tadi antara yang tertinggi juga, kan. Jadi kita pun respon dan reaksi daripada Datuk Aaron Ago Dagang sendiri terhadap laporan yang dibentangkan ini. Beliau menyatakan memang ada keselarian di situ dengan IDNAS, Indeks Perpaduan Nasional, dengan dapatan kami. Dan sekarang ni kita pun berharaplah untuk membuat kajian bersama dengan Kementerian Perpaduan untuk melihat ciri yang berkaitan dengan perpaduan. Dan kami juga ada beberapa program dengan Kementerian Perpaduan sambutan Bulan Kebangsaan untuk bersama-samalah menjayakan sebagai rakan strategik membina negara ni. Kami bersama-sama dengan pihak kerajaan lah untuk, dan memang mengharapkan lagi lah adanya kerjasama yang baik di antara kerajaan dan juga pelbagai pertubuhan seperti kami. Okey, kita hampir-hampir di penghujung, Tuan Haji. Lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang ada. Tapi satu persoalan juga yang penting sebenarnya dah dapatkan reaksi daripada Haji lah. Seperti apa yang disebut oleh Profesor Dr. Hanim lah, respon yang menarik juga ataupun positif juga daripada Menteri Perpaduan sendiri apabila laporan ini dibentangkan kepada kementerian beliau. Mungkin saya difahamkan bahawa laporan ini belum lagi dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Jadi agaknya lah dalam hati kecil Haji sendiri, begitu juga dengan Prof sendiri, apa yang Haji rasakan, apakah laporan ini akan diterima dengan besar hati, dengan begitu baik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar? Wallahualam. Tetapi harapan harapan tu tentu ada. Wallahualam. Dia sebenarnya ini salah satu daripada indeks, kan. Ada indeks-indeks yang lain. Kami pun sedar insya-Allah di masa hadapan nanti indeks Malaysia Negara Rahmah ni perlu juga dipadankan dengan indeks-indeks lain supaya kita dapat gabung jalinkan antara dapatan-dapatan ini untuk membina satu true picture, satu gambaran yang sebenar tentang apa yang berlaku di Malaysia. Tapi harapan kami memanglah untuk kita bentangkan depan Perdana Menteri, kan, untuk kita dapat berbincang tentang
apakah usaha seterusnya? Yang paling penting ialah tindakan susulan tu. Maknanya ini hanya satu dapatan, kan? Tapi apa yang lebih penting ialah apa tindakan susulan seterusnya untuk kita lakukan untuk menambah baik. Mana yang kita dah kenal pasti, tempat-tempat yang perlu kita tambah baik ataupun areas yang perlu kita tambah baik, insya-Allah untuk kemajuan negara ini. Jadi ini yang kami berminat sangat tu, nak kita bersama untuk membincangkan solusi kepada masyarakat permasalahan ini. Macam saya sebut awal tadi, kita boleh tawarkan, kita ada kepakaran, kita ada juga di belakang kami ini ada sokongan daripada para akademia, para profesor dan juga pakar-pakar yang lain, dan juga orang yang mempunyai passion dia, Datuk, untuk menjadikan Malaysia ni Malaysia Madani, negara rahmah dan sebagainya. Jadi orang seperti ini kita boleh gebelingkan, insya-Allah, untuk sama-sama berfikir bagaimana kita boleh sama ada menambah baik polisi dasar yang sedia ada, ataupun kita terbitkan satu inisiatif baru, kan, untuk kita selesaikan masalah ni. Dan ini memerlukan gabungan pemikiran orang yang memang berminat untuk menyelesaikan, dan saya yakin insya-Allah boleh dilakukan. But mesti ada political will. Betul. Kehendak politik tu, kekuatan politik tu to make it happen. Untuk benar menjadikan perkara tu betul-betul terjadi. Jadi saya fikir ini yang penting. Jadi ini kalau dapat kami nak bincang dengan Perdana Menteri tentang perkara ni, kan, menawarkan hikmat kami, dan juga ialah untuk seperti mana saya sebut tadi, kita nak jadi rakan strategik dalam pembinaan negara. Jadi insya-Allah kami bersedia menawarkan apa hikmat yang kami ada, kepakaran yang kami ada, untuk cuba kita selesaikan masalah yang ada di negara ini, insya-Allah. Okey, itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya, Haji. Harapan daripada Ikram itu sebenarnya boleh diterjemahkan menjadi realiti sekiranya ada respon-respon yang positif dari semua pihak, termasuklah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Siapa tahu itu mungkin boleh menjadi satu kenyataan yang cukup hebat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Badli Shah kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Dr. Hanim juga kerana melontarkan berbagai perkara yang cukup menarik untuk kita fikirkan bersama. Dan tentunya kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.